Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan memandu Pajero Sport saya lagi untuk ke Shah Alam, iaitu untuk melawat ke Koperasi Komuniti Selangor. Koperasi ini telah ditubuhkan pada tahun 2020 dan hampir 2 tahun dah, dekat 2 tahun dah. Kawan saya ada mengajak saya untuk ke sana untuk melihat perkembangan koperasi. Namun oleh kerana PKP dan pembatasan pergerakan, jadi hari ini barulah saya berpeluang untuk ke sana. Jadi ikutilah perjalanan saya daripada Kuala Lumpur ke Selangor, iaitu terus ke Koperasi Komuniti Selangor. Ada sebuah Lamborghini. Oh, Lamborghini puas mengelak lubang dan mengelak ni. Tapi memang hebatlah siapa yang pakai Lamborghini ni. Harga dia berjuta-juta, tuan-tuan. Tapi bagi pemilik Lamborghini ni satu kepuasan ya, satu kepuasan kerana memiliki supercar. Tapi bagi saya supercar ini bukanlah taste saya lah, sebab saya tidak ada duit. Hahaha. Jadi perbandingan supercar dengan kereta yang saya pakai ni amat jauh lah, kategori supercar dan kategori sport SUV ni. Jadi supercar ni dia boleh laju, dia boleh pergi bersiar-siar, boleh orang kata apa, bergaya. Tapi kereta saya ni kereta Pajero Sport, jadi hanya untuk utility car. Boleh pergi ke kebun, boleh pergi ke pasaraya, boleh masuk ke hutan. Tapi Lamborghini tidak boleh ya, tidak boleh buat semua tu. Itu bukan statement dengki tapi kenyataan ya. Okey, kita ikut Lamborghini, kita layan Lamborghini dulu biar dia ke depan. Kalau saya potong mungkin akan, saya tidak akan potong lah, saya tak akan potong. Kita hormat kepada Lamborghini ni, walaupun kita boleh potong tapi kita tak nak potong. Sebab apa? Nanti dia terasa pula. Biar dia. Kepada pemilik Lamborghini merun ni, oh syabas, kereta anda lawa babe. Entah bagaimana perasaan bila bawa Lamborghini ni. Mungkin terasa keterujaan yang teramat sangat bila memandu kereta supercar yang di depan kita ni. Saya terus terang saya cakap, saya tidak pernah menyentuh Lamborghini. Walaupun Lamborghini tengah berhenti, tengah parking, belum pernah menyentuh Lamborghini. Apatah lagi untuk drive Lamborghini di jalan raya. Saya rasa-rasanya tidak akan ada dalam impian saya untuk drive Lamborghini pun, sebab memang dari segi kemampuan tidak akan mampu sampai bila-bila. Oh,
Lamborghini membelok ke kiri. Saya teruskan perjalanan ya. Okey, kita sekarang melintasi Istana Negara dan akan membelok ke kiri untuk masuk ke Lebuh Raya Persekutuan. Okey, sabar, jangan terburu-buru, Ikut giliran, pandu dengan cermat. Okey, kita dah masuk ke Lebuh Raya Persekutuan sekarang. Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, hari ini KL bercuti kerana telah menang bola sepak ya. KL telah menang bola sepak, jadi warga KL hari ini diberikan cuti 1 hari. Okey, oleh kerana Kuala Lumpur telah menangi Piala Malaysia, jadi kita telah diberikan cuti. Namun untuk orang Selangor masih juga bekerja ya. Fanatiknya orang terhadap bola sepak ini sehingga ada yang sanggup nak bertelanjang kan, jika pasukan tu menang, pasukan tu kalah. Kenapa kalah sampai macam tu ya? Kalau menang nak derma kepada anak yatim ke, nak derma pada masjid ke, ada jugalah faedahnya. Nak bertelanjang, nak berlari lah, nak bertonggeng lah, apa semua. Itu saya rasa tak waras, perbuatan yang tak waras. Dan kita sebagai ni janganlah berlaku sombong kan, sehingga mengucapkan kata-kata macam tu. Biarlah orang kata apa, menggunakan akal yang waras, dan kita tidak orang kata berlebih-lebihan menyokong sesuatu pasukan. Memanglah kita ni kalau duduk di satu negeri tu, memang kita fanatik dengan negeri yang kita duduk. Jadi apa-apa pun ingat, agama sentiasa mengajar kita untuk bersederhana dalam sebarang kerja buat kita. Tengok lajunya Myvi King tu. Tak boleh buat apa dah. King memang kena laju lah. Itulah kereta jolokan King yang ada di jalan raya kita, Myvi. Okey, sekarang kita memasuki negeri Selangor Darul Ehsan. Setakat ni pemanduan adalah lancar, tidak adalah tiba-tiba pula boleh jam ni. Semua mungkin orang-orang KL yang bercuti nak pergi ke Selangor, menghala ke Shah Alam, menghala ke Kelang, mungkin nak bercuti ke Mori, ke pantai-pantai yang ada lah, pusat-pusat panggilan yang ada di Selangor. Okay, kita layanlah pemanduan ni. Biar lambat saya selamat, so slow, layan je lah. Kalau nak diikutkan jalan raya di Kuala Lumpur dan Selangor ni, bila masanya tidak ada jam ya. Saya menetap di Kuala Lumpur ni dah 10 tahun lebih, tidak pernah saya dapat jalan raya yang betul-betul kosong, kecuali musim perayaan lah, seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, yang mana semua warga KL, Kuala Lumpur dan Selangor balik kampung ya, baru dapat betul-betul lah jalan tidak jam. Tetapi pada hari-hari biasa tu memang jam. Tidak akan dapat satu tempat yang tidak ada jam. Walaupun di Federal Highway ni boleh dikatakan hari-hari jam. Biarpun hari cuti ataupun hari bekerja, tetap akan jam. Jadi teruskan bersama saya dalam pemanduan ni sehingga kita sampai ke lokasi, iaitu Koperasi Kebun Selangor. Nanti di sana kita akan melihat macam mana koperasi ini beroperasi, macam mana mereka menjalankan kebun-kebun sayur yang menjadi pendapatan utama koperasi sehingga kini, dan juga menjalankan program-program pendidikan, program-program khusus kepada yang berminat dalam pertanian.
Di koperasi ini juga mereka ada mengajar cara-cara membuat baja, cara-cara membuat racun serangga, cara-cara membuat bahan daripada bahan-bahan organik. Jadi itulah kelebihan yang ada di koperasi komuniti Selangor ni. Tenaga pengajar yang ada di sana memang boleh dikatakan berpengalaman luas di dalam bidang pertanian. Tapi saya tidak nafikan lah, memang uh, koperasi ini memang menjadi koperasi contoh lah setakat ni, walaupun masih baru, tapi boleh dikatakan amat membanggakan lah kejayaan yang telah mereka kecapi. Saya cakap tu terang, saya memandu dalam KL ni berpandukan kepada Google Map. Kalau tiada Google Map, memang saya tidak akan jumpa tempat yang dituju. Walaupun dah 10 tahun berada menetap di Kuala Lumpur, tapi masih bergantung kepada Google Map. Kita tidak boleh nak menuju, sebab apa, kawasan KL ni besar dan tidak ada satu tempat yang kita kata macam kawasan yang saya nak pergi ni adalah tempat yang baru, bukan tempat yang saya bermain-main. Contohnya seperti Desa Pandan. Desa Pandan tempat kawasan saya menetap. So kawasan Desa Pandan Ampang tu boleh katakan okey lah di Kuala Lumpur. Tapi di Selangor, area Shah Alam ni saya tidak tahu lah. Memang tidak tahu menghafal, tidak pernah menghafal jalan. Jadi alhamdulillah kita ikut je lah. Kalau Google Map nak tipu tu, reda je lah. Google Map cakap dah makin dekat, dah nak sampai dah ni. Tak jauh dah, tak jauh dah. Kita dah mendekati ke destinasi yang kita nak tuju, dan tak jauh dah. Harap-harap orang yang kita nak jumpa tu ada di sana dan bolehlah kita bersembang dengan jauh. Ada terowong. Mak terowong ni bila tengok terowong yang bercahaya ni, tengok macam filem-filem Cina kan, filem-filem yang animasi ni, yang mana bila nak mati tu kan ada cahaya, nampak cahaya tu makna kematian yang cantik lah. Itu maknanya jalan menuju ke syurga tu. Kalau kata orang yang jahat tu, dia akan ada bayang-bayang hitam yang datang ambil kan. Macam kita dulu terowong tadi tu ada cahaya terang tu, maknanya alhamdulillah dah, itu menunjukkan orang-orang yang baik-baik lah akan dibawa ke syurga terus. Hahaha. Gila betul lah. Pengaruh filem macam tu lah ya. Okey, kita dah nak sampai beberapa ratus meter lagi. Selepas ni kita belok kanan dan kita akan sampai destinasi yang kita tuju. Alhamdulillah, perjalanan yang selamat. Dan kita selamat sampai destinasi tanpa ada sebarang kecelakaan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Okey, jom kita melawat. Inilah koperasi komuniti Selangor. Banyak tanaman-tanaman yang ada lah. Ini pokok sawi ya. Pokok sawi yang baru disemai. Sebelah kanan ni adalah kangkung. Semua tanaman-tanaman ni ditanam secara organik. Ini pula adalah pokok terung. Pokok terung dia tinggi-tinggi. Buah baru saja dipetik. Jadi bukan rezeki saya lah, tidak ada buah. Ini di atas kepala kita ni pokok peria. Pokok dia cantik oleh kerana dia pakai teknik organik. Dia tidak memakai racun serangga. Bahan baja-baja semua menggunakan baja organik. Jadi tahap kesihatan memang terjagalah.
So kalau nak beli sayur, bolehlah datang ke Koperasi Komuniti ini untuk membeli sayuran anda, dan sayuran-sayuran dijamin organik. Ini adalah penyediaan tapak sebelum ditanam dengan sayur yang baru selepas dituai. Okey, kita teruskan melihat di dalam greenhouse, apa yang ada dalam greenhouse. Jadi dalam greenhouse ni, ini adalah anak pokok timun yang baru saja disemai dan belum lagi dibuat tali-tali untuk timun ni panjat untuk membesar. Di sebelah sini pula adalah timun-timun yang dah dewasa, yang telah dipetik, dituai beberapa kali. Di samping timun ni juga terdapat pokok-pokok rock melon yang disulam di antara pokok timun. Rock melon dan timun ni boleh dikatakan seakan-akan pokok yang sama. Yang di bawah ni adalah pokok tin. Pokok tin ni memang ditanam untuk, dan buah-buahnya dipetik dan dijual. Pokok tin ni sesuai untuk ditanam di halaman-halaman rumah kita dan mudah berbuah, tuan-tuan. Boleh cuba untuk tanam. Ini pokok-pokok timun ya, pokok-pokok timun yang masih mengeluarkan hasil. Jadi kita sebenarnya boleh manfaatkan tanah-tanah yang ada di rumah kita walaupun sedikit, namun dia boleh memberikan pulangan kepada kita, boleh dijual untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Okey, sekarang ni kita bergerak untuk tengok tempat yang lain. Kaedah penanaman yang digunakan oleh koperasi ini sangat mudah. Hanya menaikkan bata, 2 biji bata, dan dibuatkan batas, dan tanah-tanah yang subur diletakkan di dalam simen tersebut, dan tanah-tanah digaulkan dan dimulakan penanaman. Ini pokok-pokok yang baru ditanam. Tak lama lagi akan mengeluarkan hasil, insya-Allah. Ini saya kenalkan, ini Cik Niza ni. Cik Niza ni dia CEO Koperasi Komuniti Selangor. Nasib baik tak langgar. Ni buah rock melon. Rock melon ni macam apa, timun batu lah. Rock batu kan. Jadi sebelah sini kita tengok kan ada. Okey, ni kaedah yang kita gunakan. Ini yang boleh kita gunakan, iaitu hidroponik. Kaedah hidroponik yang boleh menjimatkan ruang dan mengoptimalkan pengeluaran. Kalaupun kita ada tanah yang kecil, kita boleh mencuba kaedah hidroponik ni. Dengan kaedah bertingkat-tingkat, hasilnya amat memuaskan. Boleh dikatakan kalau kita ada tanah yang bersesuaian, kita boleh mencuba kaedah hidroponik dan boleh memberikan pulangan yang lumayan. Ini mula-mula saya melihat pokok ni, saya ingatkan pokok ati merah, tapi rupanya bayam merah. Bayam merah yang boleh dibuat sayur tu. Saya ingatkan dia tanaman hiasan macam pokok bunga. Okey, ini pula kaedah hidroponik yang macam menara ni. Tapi aliran hidroponik dia adalah daripada atas ya. Daripada atas, airnya akan berkitar daripada atas dan turun ke bawah dan akan terus pusing. Kaedah ini juga boleh dipilih yang mana, tetapi hasilnya kecil-kecil lah pengeluaran tu. Sebab apa? Berdasarkan kepada lubang tiang. Satu greenhouse ni boleh memberi pulangan sebanyak 5,000. Ini adalah kursus pertanian dijalankan oleh koperasi yang dihadiri oleh pelbagai masyarakat. Di sini juga ada nursery yang menjual peralatan-peralatan. Boleh tengok. Kepada siapa yang nak beli peralatan pertanian
baja ataupun bunga-bunga hiasan, bolehlah ke Koperasi Komuniti Selangor ni. Ada banyak jenis pokok-pokok hiasan yang disediakan, yang telah dipasukan dan dibuat gubahan untuk anda pilih. Harga amat memberangsangkan, iaitu harga yang boleh dikira tidak membebankan. Jadi saya melihat di sini banyak pokok hiasan yang boleh anda pilih untuk menghiaskan rumah dan taman-taman anda. Sekian saja video saya pada kali ini. Hingga kita berjumpa lagi, insya-Allah. Alhamdulillah. Bye bye.